Assalamualaikum semua. Sorry lambat sikit. Sebelum ni cikgu dah bagi kerja, dah bagi nota, dan ada beberapa rakan kamu yang respon lah, personally PM cikgu dan bagi balik kerja yang dah disiapkan. Tahniah, cikgu bersyukur sangatlah, terima kasih sebab respon. Cuma tak semualah, ada beberapa orang saja. Jadi lama cikgu fikir untuk buat kaedah yang terbaik supaya boleh capai semua pelajar dalam kelas cikgu, kesemuanya berbeza aliran, berbeza subjek. Jadi agak leceh jugalah kan. Jadi memandangkan PKP ni berlarutan dan cikgu tak rasa mendengar rendah akan cepat mulakan persekolahan. Dia akan mula daripada yang atas dulu. Dan kita pun tahu peperiksaan penting, beberapa peperiksaan penting ditangguhkan. Jadi untuk harapkan kembali normal dengan cepat ni agak susah. So kita buat kaedah berlainan sikit untuk tahun ni, tapi kita tak lupakan asas kita untuk habiskan silibus kita. Amat penting kita nak habiskan silibus, sebab kalau kamu tak habiskan silibus sekarang, tahun depan kamu akan ada masalah untuk mengenali perkara-perkara baru, untuk sesuaikan diri terutama matematik dengan pelbagai formula, dengan sains berbagai konsep. Walaupun kamu tak boleh capai maksimum tapi at least bila dengar sebutan, dengar nama tu, dengar formula tu, kamu tak rasa ralat. Kamu rasa aku pernah dengar. Dah biasa. So proses pembelajaran tu akan bersambungan lah. Jadi kita cuba buat kaedah yang paling simple, yang senang untuk cikgu dan untuk kamu juga. Cikgu dah sediakan barang cikgu. Cikgu akan rekod lepas ni apa yang penting, dan of course yang paling penting ialah buku teks. Cikgu dah ambil semua buku teks. Cikgu dah siapkan semua buku teks. Kita akan ikut dalam buku teks. Sebab apa? Sebab semua ada buku teks. Dan cikgu harapkan buku teks kamu jaga dengan baik lah. Kalau kamu tiada buku teks, cikgu faham masa mula-mula sebelum kita cuti tu hari ada beberapa pelajar masih tak dapat buku teks. Kalau kamu tak dapat buku teks, kamu personally telegram dengan cikgu. WhatsApp dulu pun boleh. Dan cikgu akan hantar soft copy. Cikgu ada simpanan soft copy. So kamu boleh simpan dalam handphone kamu atau dalam komputer dekat rumah soft copy. Atau kalau kamu rajin, kamu boleh keluar photostat sekejap. Tak ada masalah. Cari yang murah-murah, 4 sen 5 sen ada. Dan boleh siap dalam masa setengah hari. So buku teks ni amat penting, sebab itu the only one sumber yang mana kamu ada, cikgu pun ada. Of course kita boleh buat kaedah-kaedah lain, tapi takut nanti yang lain setengah-setengah pelajar tak boleh nak capai ataupun tak boleh nak kejar. Kalau ikutkan memang seronok lah. Especially sekarang kamu ada kat rumah, boleh Google, boleh buat cari guna search engine masing-masing, guna Firefox apa saja. Dan kalau cikgu bagi tajuk, kamu boleh cari sendiri. So benda tu memang seronok. Tapi kita faham kekangan, problem. Lebih-lebih lagi ada yang kurang data. Cikgu harapkan semua data cukup lah. Tak salah cikgu, semua dapat 1 gig free every month. Dan before this pun kamu dapat daripada Yes, daripada apa, banyak juga. So guna data sebaik mungkin. Cikgu baru ajar 1 subjek. Cikgu lain pun ada banyak juga subjek lain. Cikgu akan mula untuk bagi pengajaran, dan kita akan jumpa lagi lah akan datang. Baik, right. Untuk tingkatan 1 nilam, buku teks kamu buka muka surat 104. Alright. Kita akan mulakan dengan ungkapan algebra. Ungkapan algebra ni penting. Sebab apa? Sebab permulaan ungkapan algebra ni kepada soalan-soalan bentuk algebra yang lain sampai kamu tingkatan 5 dan juga sampai universiti. Algebra ni matematik yang paling asas, banyak kegunaan dia dalam bidang sains. Banyak lagi lah calculus. Dan yang ini ialah yang paling simple
dan fun, okey, penuh dengan seronok, okey. Sebab apa? Sebab dia tak susah sebenarnya. Dia mula-mula je kamu ingat. Okey. Macam payah, tapi cikgu percaya ada setengah sekolah rendah dah belajar dah benda ni, okey. Dah belajar asas-asas, okey. Cikgu-cikgu kamu dulu dah perkenalkan. Alright. Kamu buka muka surat okey 106. Okey, kita tengok contoh permulaan lah. Okey, kita try speed up sikit. Alright. Contoh satu dia bagi, okey, apa maksud, okey, untuk kita mengenali pemboleh ubah ataupun satu, okey, ungkapan, okey, yang dipanggil ungkapan algebra. Ungkapan ni maksudnya, okey, satu penyataan dalam bentuk, okey, formula matematik lah. Alright. Okey, kamu tengok contoh satu. Okey, contoh satu dia beritahu wakilkan setiap pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah ni kalau bahasa Inggeris dia panggil variables. Okey, pemboleh ubah berikut dengan huruf yang sesuai. Ni penting. Dengan huruf yang sesuai ni penting. Okey, seterusnya tentukan sama ada pemboleh ubah mempunyai nilai yang tetap, okey, nilai yang tetap atau nilai yang berubah. So, apa saja huruf dalam ungkapan, dia boleh ada nilai yang tetap atau nilai yang berubah-ubah. Okey, berikan justifikasi anda. Okey, justifikasi maksudnya alasan, okey, yang logik, okey, reason, okey, untuk, okey, anda tetapkan, okey, untuk kamu bagi jawapan kenapa perlu kaedah-kaedah macam tu. Okey, contoh A dia bagi soalan. Kadar faedah setahun untuk simpanan tetap yang ditawarkan oleh sebuah bank. Masalah agak buku ni, kadar faedah ni tak semua pelajar tahu ni. Okey, interest. Okey, interest. Yang ni kamu kena tanya ibu bapa kamu. Apa maksud kadar faedah ni, Pak? Okey, apa maksud interest? Ni kamu tanya apa? Nanti dia terangkan banyak panjang-panjang. Cikgu rasa semua, okey, tak ada masalah lah ni kot. Okey, rasanya ibu bapa kamu, especially kalau pernah beli rumah, pernah beli motor, pernah beli kereta, pernah apa saja, okey, rasanya kenal, okey, ataupun boleh terangkan, okey, maksud faedah, kadar faedah ni atau interest. Okey, cuba tanya dulu. Kalau tak ada, kalau problem tanya balik cikgu. Tapi at least kamu tanya dulu. Okey, tanya ibu bapa kamu. Atau adik-beradik yang lain lah, abang, kakak ke. Okey, tanya baik-baik lah. Bukannya tanya untuk bagi dia orang masalah kan. Tanya dengan fun lah tanya. Okey, Abah, apa maksud kadar faedah ni? Bah, apa maksud interest? Tanya macam tu, okey. Okey, ni bagus juga. Okey, dia tunjukkan kamu nak belajar kan. Okey, so sekarang ni A, kadar faedah setahun untuk simpanan tetap yang ditawarkan oleh sebuah bank. Okey, so nak wakilkan kadar faedah setahun ni. Okey, cuba tengok penyelesaian dia. K, mewakili kadar faedah setahun untuk simpanan tetap. K mempunyai nilai yang tetap kerana kadar faedah untuk simpanan tetap tidak berubah dalam tempoh 1 tahun. So, dia letak kat sini K. K ialah sebagai satu nilai yang tidak berubah untuk kadar atau untuk faedah bagi setiap simpanan tetap. So, kita tulis kat sini KX. Alright. Kemudian B, masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah pada setiap hari. Okey, masa. Bukan jarak, masa. Okey, berapa jam, berapa minit. Okey, dari rumah ke sekolah. Okey, kamu bayangkanlah kamu dari rumah ke sekolah. So, berapa masa yang kamu ambil? Okey, so sekarang ni kalau kamu lihat, setiap hari kamu bergerak, mesti masa dia lebih kurang sama kan? Jarak sama, masa sama kan? So, tak apa. Sekarang ni kamu fikir. So, sekarang ni dia tulis kat sini, T mewakili masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah pada setiap hari. T mempunyai nilai yang berubah kerana masa perjalanan Faizal berubah pada setiap hari. So tadi K nilai dia tetap, tak berubah. K tetap. Tapi sekarang ni untuk T, masa perjalanan T tidak tetap. So ada dua pula sekarang ni. Okey. Ada tetap, ada tidak tetap. Ingat tak tadi yang mula-mula introduction? Okey, pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah. Okey, nilai yang tetap atau yang berubah. Kalau kamu lihat balik dekat mula-mula. So, sekarang ni, yang ini ialah pengenalan yang kamu nak kena kenal. Okey, tetap dan tidak tetap. Okey, dan diwakili oleh huruf. Alright? Okey, cuba tengok contoh yang dia beri dekat sini melalui gambar rajah ni. Kalau kamu lihat,
Contoh ni agak panjang tapi menarik. Okey, kalau kamu lihat. Sebab dia complete. Okey, kamu lihat satu-satu. Okey, dalam beg dia ada X blok kayu. Berapa bilangan X? Tak tahu. Berapa bilangan blok kayu? Tak tahu. Okey, diwakilkan dalam bekas dalam beg ni dengan X. Ditulis X. Alright. Okey, kemudian dalam beg ni, dalam beg tadi ada X blok kayu kan? Okey, dalam beg ni dia masukkan 3 blok kayu. Dia tambah 3 blok kayu. Okey, dalam beg. So, tadi ada X. Sekarang dia tambah 3 blok. Jadi, kamu akan tulis bentuk ungkapan. Ni dia panggil ungkapan. X tambah 3. Okey, berapa bilangan blok kayu dalam beg tu sekarang? Okey, bilangan dia ialah X tambah 3. Okey, kemudian daripada beg. Dalam beg tadi, 4 blok kayu dia keluarkan. Okey. Tadi X tambah 3, dia ambil dalam beg ni dia keluarkan. Okey, dia keluarkan berapa? 4. So sekarang ni X tolak 4. Okey. So sekarang ni ungkapan yang baru kamu boleh tulis ialah X tolak 4. Alright. So sekarang ni cuba tengok lagi sambungan dia. Bilangan blok kayu di dalam beg dibahagi sama rata kepada 2 orang murid. Okey, dalam beg, mula-mula tadi X, kemudian dia bagi satu kepada Abu, satu kepada Sivam. Bagi pada 2 orang. So sekarang ni ungkapan yang kamu tulis, cara kamu tulis X bahagi 2. Alright, ni ialah contoh-contoh ungkapan yang kamu tulis. Hanya berdasarkan daripada beg yang berisi blok kayu. Awal-awal dia letak berapa bilangan blok kayu? Dia letak X. Kemudian kalau dia tambah 3 blok, X tambah 3. Kalau dia keluarkan 4 blok, X tolak 4. Kalau dia bahagi 2 X tadi, X bahagi 2. Simple je. So yang ini ialah ungkapan. X berapa bilangan dia? Kita belum tahu lagi. Sama jugalah macam tadi mula-mula. Kita buat. K berapa kita punya nilai? Kita tak tahu. Cuma dia bagi tahu berapa? Dia bagi tahu tetap. T berapa kita punya nilai? Kita tak tahu. Dia bagi tahu macam mana? Apa clue dia? Berapa? Dia cuma beritahu tidak tetap. K ialah interest, T ialah masa. So sekarang ni kita sambung dekat X tadi, bag tadi. Kemudian dia sediakan 2 buah beg. Dalam setiap beg tu ada X. So 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. Ada satu beg X kayu, satu lagi beg X kayu. So cara ungkapan kamu tulis 2 darab X sama dengan 2X. Boleh tak cara lain? Boleh. Cara dia ialah X tambah dengan X. Sama dengan 2X juga. Alright. Kemudian contoh lagi satu, dia bagi 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. Ada 2 beg dengan X kayu. Manakala satu beg lain mengandungi Y blok kayu. Dan ditambah dengan 2 blok kayu. So sekarang ni makin banyak. So sekarang ni X tambah Y tambah 2 blok kayu. Cara nak tulis ungkapan dia 2X, 2 beg X tambah dengan 1 beg Y tambah dengan 2 blok kayu. 2X tambah Y tambah 2. Ini cara tulis. Ini penting sekali sekarang ni. Dalam ungkapan algebra, cara kamu tulis amat penting. Sebab apa? Sampai satu masa bila kamu tingkatan 4, tingkatan 5, ungkapan ni akan panjang. Jadi kalau kamu salah tulis masa awal-awal, habis semua jawapan kamu akan salah. So cara tulis amat penting. Dan untuk tulis, kena faham. So sekarang ni kamu dah faham. Ada 2 beg berisi X, 1 beg berisi Y, kemudian tambah dengan 2 blok kayu. So 2X tambah 1Y tambah 2 blok kayu. Dan kalau kamu perasan, nampak tak?
huruf X, huruf Y. Ada nilai tak sekarang ni? Belum ada lagi kan sampai sekarang? So yang inilah dia panggil pemboleh ubah. Kita tak tahu lagi nilai berapa, tapi kita boleh cari. So perlahan-lahan. Okay, last sekali cuba tengok. Last sekali dia bagi contoh. 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu dengan jisim setiap blok kayu ialah P gram. Sekarang ni dalam beg yang ada X kayu tu, dia bagikan berat. Berat dia berapa? Dia tak bagi tahu berapa. Dia cuma bagi tahu clue dia ialah P gram. Berapa gram tu? Tak tahu. P gram je. So sekarang ni jumlah berat dua-dua beg berapa? So sekarang ni X ada 2, maksudnya 2X. Jumlah berat, satu beg ialah P gram. So sekarang ni 2X. Cara tulis 2X, maksudnya 2 darab X. Kemudian darab dengan berat. Berat dia berapa tadi? P. So 2 darab X darab P sama dengan 2XP. So yang ini kamu dah dapat dia punya jawapan akhir satu formula. Dia panggil tadi ungkapan algebra. Sekarang ni dah persamaan algebra. Sebab apa? Kita ada tanda sama dengan. So asal dari tadi kamu faham, kamu buat satu-satu. 2 beg darab dengan X, kemudian darab dengan berat P. Jadi jumlah dia sama dengan 2XP. 2XP ni apa dia? Jumlah berat 2 beg. 2 beg blok kayu. So yang ini ialah pemahaman awal mengenai ungkapan algebra. Boleh kalau tak boleh sebab ni rekod, kamu boleh dengar banyak kali lah sampai kamu faham. Kita sambung lagi. Cikgu nak buat ringkas-ringkas ni sebab ada kelas lain juga. Kamu tengok contoh 2. Contoh 2 dia bagi mengenai buah-buahan, apple, dan juga oren. So sama juga lebih kurang macam tadi. Kita cuba faham satu-satu. Kerja. Cikgu bagi kamu kerja untuk hari ni. Kamu buat salin contoh 2. Kemudian kamu cuba buat latih diri 5.1b. Yang ini ringkas, senang. Ringkas dan senang. Latih diri 5.1b. Itu saja. Contoh 2, kemudian latih diri 5.1b. Boleh nanti kalau dah siap, snap gambar tunjuk kat cikgu. Ataupun, cikgu cuma... cikgu ni ingat nak ajar kamu buat journal. Nanti cikgu beritahu. Satu lagi video nanti cikgu buat. Journal. Cuma kamu kumpulkan dululah. Kumpul dulu kerja kamu dalam kelatihan biasa, macam biasa. Alright. Nanti kamu akan tunjuk balik dengan cikgu. Kalau dia dah siap, siapa dah siap cepat, boleh snap tunjuk kat cikgu lah. Simple. Alright. Kemudian nanti sampai satu masa kita akan bagi soalan. Makin lama makin susah. Alright. Dan kemudian cikgu akan ambil juga kiraan untuk PBD kamu. Sebab kita tak jumpa dalam kelas. Jadi cikgu nilai melalui kerja-kerja yang dihantar je lah. Harap-harap kamu buat lah. Sebab cikgu tak bagi yang susah. Cikgu bagi yang relax, senang. Janji kamu buat dulu. Sampai satu masa, baru kita test yang susah sikit. Boleh Alright.